lagi sekali sembang-sembang Harimau Malaya, kita dah tengok aksi Malaysia lawan UAE. Sekarang kita nak review Malaysia Vietnam. Okey, lagi sekali kami berdua, Zul Mokhtar dan saya Mohsen Mokhtar. Zul, macam ni lah cerita dia. Kita dah sembang macam-macam dah tentang minit permainan, tentang naturalisasi, tentang warisan. Macam ni lah, spesifik kepada Malaysia lawan UAE, kita kalah 0-4. Kita fokus kepada player yang ada aja. Di mana silapnya Tan Cheng Ho untuk taktikal dan permainan UAE sahaja. Zul. Okey, untuk perlawanan dengan UAE, sekali lagi lost focus. Minit permainan okeylah, dah bawa, kita tak boleh nak tukar. So player yang ada, kesilapan yang sebenar-benarnya adalah pemilihan daripada awal lagi. 90 minit adalah masa yang panjang untuk dan hilang fokus dan kita kena 4 biji. Pemain tak pasti apa sebenarnya yang diorang perlu main pada hari itu. Boleh tengok balik, check dekat Astro Arena setiap hari, siang malam tunjuk sorotan game. Aku sendiri dah tengok lebih daripada 4 kali full game. Walaupun game tu boring, tak best pun, tapi aku dah tengok 4 kali full game. Isu dia adalah, first, kita tak boleh control langsung game tu. Second, player tak tahu nak buat apa. Bayangkan, first time dalam dunia aku tengok 3 midfield 5 minit sekali tukar. Faham tak? Kita ada 3 midfield, so 3 midfield ni kena main seorang defensive midfielder, sepatutnya lah, seorang defensive midfielder, seorang holding midfielder, that's mean box to box connection, dan seorang lagi support striker. Pasal kita pakai satu striker, kita mesti kena ada support striker ataupun attacking midfielder. Support rencana untuk menyerang. Aku tak tahu apa Tan Cheng Ho buat, diorang kena tukar. Korang boleh tengok balik game tu, aku dah tengok 4 kali. Kejap kan Azam Aziz pergi tolong menyerang. Lepas tu Lee Ridon duduk dekat defensive midfielder. 5 minit. 4 ke 5 minit sekali diorang dipaksa bertukar. Sebab tu bila-bila tiba-tiba kalau ke dalam game tu tengok Syamil Kutiabah, tiba-tiba naik. Mula-mula aku rasa macam, kenapa diorang buat macam ni? Sekali bila aku set time, 5 minit sekali. Mungkin arahan Tan Cheng Ho ke, tukar. Come on man, tak ada tim dalam dunia yang buat perangai macam tu. Kita macam ni, kita nak lawan UAE atas daripada kita. Vietnam kita kena optimis, walaupun atas daripada kita sebenarnya 50-50. Thailand 50-50. Kita bukan lebih, kita bukan kurang. Jadi untuk lawan tim yang lebih bagus ataupun 50-50, mana boleh kita bawa semua player attacking? Kita kena solidkan kita punya defending. Bila defending kita solid, baru kita boleh fikir macam mana nak skor gol. Ini defend pun kucak-kacir, kontrol bola pun tak boleh, apa semua tak boleh. So, ini yang jadi. Bayangkan seorang player defensive midfielder pun tak dibawa untuk 3-3 game ni. Setuju. Okey, tadi ada perkataan 50-50 dengan Vietnam. Terus kita masuk kepada fokus kita pada hari ni. 50-50 tu macam ada Chan bang. Tapi kalau tengok Vietnam belasah. Aduh, macam tak ada Chan. Vietnam main 5 defend. Boleh tengok balik game dia. 2 tu, kalau lawan macam lawan dengan Indonesia, separuh masa kedua langsung dah tak turun dah. Dia main wing back, dia tak turun dah. 3 defend, stay aje. Duduk, defensive midfielder dia buat kerja. Jaga, blocking. Keeper boleh kira mungkin bawah daripada 5 kali pegang bola. Keeper Vietnam. So, memang Vietnam kuat, tapi taktikal dia sangat berhati-hati. Kenapa kita cakap Malaysia ada kelebihan? Vietnam tiada player naturalisasi. Sabar dulu, memang player naturalisasi Malaysia yang pertama game ni. Belum, tapi kita kena faham yang kita
jangan nilai daripada satu tanduk. Pada aku, Di Paula kena diturunkan lagi. Kita tak boleh nak lawan lumba lari. Kalau kata kita letak Syafiq Ahmad, kita tak boleh nak lawan lumba lari. Siapa lagi laju, Myanmar akan lebih ada angin. Myanmar Vietnam akan lebih laju dan lebih ada angin. So kita bukan nak lawan lumba lari, tapi kita nak lawan peluang dan kelebihan. So kita kena letak di Paula. So mungkin kita dapat bertahan, betulkan defense, bertahan dan 1-0 ataupun 0-0. Wow, 1-0 atau 0-0 dalam grup ni Vietnam adalah tak pernah gagal skor gol setiap game. Tapi kena faham. Kita dah lontarkan pendapat kita yang sebelum ni. Kita bukan jenis yang suka kritik. Kita tetap bagi idea untuk penyelesaian. Bukan kita saja. Semua termasuk TMJ sekalipun bagi pendapat macam mana nak menyelesaikan masalah, dan pendapat tu sepatutnya diambil kira oleh Tan Shen Ho. Apa yang diberitahu adalah kita kena letak seorang defensive midfielder. Diorang suggestkan adalah Brandon Gunn. Ramai yang suggestkan adalah Brandon Gunn. Walaupun Brandon Gunn main attacking midfielder, kena faham kita kena atur player ikut siapa yang dah dibawa. Tak boleh tukar. Okay. Yang cerita salah bawa ni kita dah bincang habis dah. Dia bola sepak ni macam anak kita. Dia buat salah, kita dah rotan dah. Akan bila kita teringat salah tu, kita nak rotan lagi sekali. Dalam banyak-banyak yang memberi pendapat, aku bersetuju dengan TMJ. Walaupun aku tak kritik jadi gila-gila. Tapi aku bersetuju dengan TMJ. Brandon Gunn, Nazmi Faiz dengan Lididon dimainkan. Azam Aziz dan Syami Kuti Abah menjadi mangsa disingkirkan ke bangku simpanan. Aku tak pasti. Malaysia, ayat dia macam ni. Ayat dia. Malaysia akan menang bertemu Vietnam sekiranya Malaysia meletakkan defensive midfielder. Dan defensive midfielder tu menjalankan rutin defensive midfielder yang diklasifikasikan oleh dunia. Jangan defensive midfielder yang diklasifikasikan oleh Tan Shen Ho. 5 minit sekali tukar position. Kita sendiri main bola. Kita sama-sama main bola. Kalau kamu duduk di satu posisi yang kena tukar posisi setiap 5 minit, boleh main ke tak boleh main? Setuju. Jadi formasi itu akan dikekalkan? 4-3-3. Sepatutnya Malaysia kena main 4-1-2-1-2. Compact kat tengah. Attacking midfielder kena ada. Kenapa attacking midfielder kena ada? Vietnam tak layan kita punya wing. Vietnam ada 5 defend dan wing kita takkan boleh bergerak. Percayalah kalau letak wing takkan boleh bergerak pasal dia memang ada free untuk jaga wing tu. Dah lah wing kita jarang dapat bola, duduk pula ujung tanjung. Lepas tu dah memang siap ada 2 orang yang free untuk jaga. Akan sekali lagi lah, kalau kita tetap nak main wing, kita akan nampak sekali lagi Di Paula sangat teruk. Kerana dia tak tahu apa dia nak buat dan dia tak dapat bola dan dia tak boleh nak buat apa-apa. Okey, maknanya kita ada beberapa kesimpulan dekat sini. Kalau kita main defensive midfielder, kita boleh contain serangan laju daripada Vietnam. Kalau kita main 2 striker, kita ada peluang untuk menjaringkan gol. Dan kalau kita singkirkan winger kita ada peluang untuk menguasai game. Betul? Betul. Jadi sekarang ni bergantung kepada Tan Shen Ho. Kita dah nampak, ya. Dia macam ni. Kekalahan UAE diletakkan 80% kepada Tan Shen Ho. Personal. Tan Shen Ho punya pemilihan, susunan dan arahan di dalam game. Player sangat-sangat keliru. So, kredit mesti diletakkan kepada Tan Shen Ho. Dan kebangkitan semula Malaysia juga bergantung kepada Tan Shen Ho. Okey. Jadi sama-sama kita harapkan Tan Shen Ho boleh mengepalai kebangkitan Harimau Malaya. Kalau dengar kepada perbincangan kita dan analisa yang kita buat sikit tadi tu,
tidak mustahil untuk Harimau Malaya bangkit semula, Zul. Tak mustahil. Pasal kita kena optimis yang Vietnam, Thailand adalah sama kuat dengan Malaysia. Hanya Memang teknikal Malaysia yang membezakan. Betul. Kemungkinan player in individual, kalau kita pick, player Malaysia ada yang lebih bagus daripada player Vietnam. Contoh dia macam Matthew Davis, Corbin Ong ada lost position, tapi wingback diorang pun tak berkualiti sehebat wingback kita. Itu memang rasanya wingback dekat Asia Tenggara memang Malaysia lah yang start main wingback yang gila-gila punya. Sebenarnya macam ni, kita ada 2 orang wingback terbaik di Asia Tenggara, tapi Tan Cheng Ho mainkan wingback terbaik ini sebagai fullback. Betul. Naik atas belaga dengan wing. Belaga dengan wing. Kena pasir bola kat wing. Naik atas belaga dengan wing. So memang kebangkitan bergantung pada Tan Cheng Ho. Kredit untuk UAE Tan Cheng Ho. Diskredit lah yang sebenarnya untuk diskredit lah Tan Cheng Ho. Okey, terima kasih banyak. Sikit lagi mungkin orang tertanya-tanya bila lu cakap tadi Di Paula patut main. Mungkin orang satu Malaysia rasa macam lu gila. Kalau 2 striker Di Paula berganding dengan Syafiq Ahmad atau Lokman atau Safawi sebagai floater. Ya, betul. Itu yang saya cuba nak sampaikan. Boleh Sumare, boleh Safawi. Kemungkinan game tu boleh starting Lokman. Tak boleh, mungkin boleh masuk Safawi ataupun Sumare. Liridon duduk dekat belakang striker. Jadikan seorang playmaker. Jangan bila dapat bola, semua lari. Dapat bola aja semua lari nak skor gol. Kita tengok bola hari-hari. Sekarang ni sampai kan pagi ada bola, malam ada bola, pagi ada bola, malam ada bola. UAE Malaysia ulang sampai 10 kali sehari. So kita tengok game tu, kenapa Malaysia gelojoh sangat, dapat bola tolak depan, hilang bola. Dapat kontrol game dulu. So itu yang kita perlukan orang macam Liridon ni. Ada yang cakap Liridon ni bila dapat bola lambatkan bersukan. Kamu nak pergi ke mana? Kamu nak skor 20-0 ke? Kamu nak skor 20 ke? Kamu nak dapat aja kat Liridon, kamu terus nak pergi. Liridon melambatkan pergerakan player Malaysia. Player Malaysia, kamu nak ke mana? Kamu pergi laju-laju pun outside. Kamu pergi pun, kamu duduk belakang orang. Control game dulu, baru kita fikir untuk skor dan counter attack. Pada personal lah, aku bukan minat sangat ke Liridon ni. Tapi pada aku, barisan midfield yang ada, dia sahaja nama yang boleh jadi playmaker. Maksudnya bukan playmaker. Ya betul. Kelemahan dia hari itu adalah satu, ditukar-tukar posisi tu. Betul. Dan Liridon bukanlah seorang player yang boleh bertahan sangat. Betul. Jadi itu yang kita cakap. Aku personal opinion letak kesalahan tu 100 pada Tan Cheng Ho pasal player tak tahu nak buat apa pada game tu. Apa yang berlaku adalah player tak tahu nak buat apa dalam padang. Tan Cheng Ho diam. Biasalah kalau kena tanya dengan wartawan mungkin saya tidak akan. Dia tak marah player dia tak tegur. Rasanya player dia sangat-sangat buntu. Kalau kata Di Paula boleh baca semua kutukan rakyat Malaysia, dia bukannya marah, tapi rasa dia jadi pening. Dia akan jadi pening. Kenapa semua orang marah aku? Tan Cheng Ho suruh buat macam ni, aku dah ikut. Faham. Di Paula bukan pemain. Engkau nak Di Paula. Engkau yang nak naturalisasikan dia. Kalau kau tak nak, kau tak payah bawa dia. Tapi bila kau dah nak bawa Di Paula, kau nak mainkan Di Paula. Di Paula adalah sejenis striker tangguh yang ada body, yang memang prolific, boleh menjaringkan gol. Tapi kalau kamu suruh dia turun pergi pressing, dibezakan pula Di Paula dengan Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad lebih banyak berlari, pressing bola. Kamu nak skor gol ke kamu nak pressing bola?
Betul-betul hari tu pujian-pujian dihamburkan kepada Syafiq Ahmad walaupun dia lari tu dalam lebih kurang 8 ke 10 minit, lepas tu dia hilang, tapi yang 8-10 minit tu yang diceritakan tidak ada kesan sangat pun dia lari-lari tu. Betul. Tapi mungkin dia boleh standby untuk reserve untuk ganti di Paula untuk second half ke lawan dengan Vietnam nanti. Syafiq Ahmad boleh berlari tapi dia tak boleh fokus. Orang dah lama tak skor gol, belum tentu boleh skor gol. Kalau nak kata bagi tempat, boleh. Dia kena twin striker. Maksudnya mungkin ada di Paula ataupun kalau di Paula tak boleh pakai. Di Paula ni kita orang Perak. Kita orang Perak ni dah kenal sangat di Paula ni. Dia di Paula ni boleh memberi kegembiraan yang berganda ataupun dia boleh menelan sumpah seranah yang kau punya. Di Paula ni jenis cara main dia. Dia adalah player yang dah di hujung karier, 36 tahun di hujung karier, yang sangat-sangat tak konsisten. Tetapi untuk dibariskan di Paula, Lokman, Syafiq Ahmad, Mat Yo, di Paula adalah yang terbaik di antara 4 orang. Yang dibawa, kita cerita yang dibawa aja ya. Yang dibawa. Jangan dah. Habis dah. Yang tu kita dah sumpah seranah dah. So yang dibawa di Paula. Cuma digandingkan dengan siapa adalah sangat penting. Mungkin dengan Sumarih. Sumarih boleh keliling. Sumarih tak okey, boleh digantikan pula dengan Syafiq Ahmad. Kononnya dia boleh berlari, okey bagi dia berlari. Tapi kita kena ada seorang yang boleh skor gol. Isu dia simple aja, kita dah tak boleh menjaringkan gol. Cubalah macam mana pun, jangan cerita dah player lain. Ini sahaja player yang ada, tolonglah gubah macam mana pun. No more star. Star ada di wing. So wing kita tak function. Jangan main wing. Itu sangat-sangat penting. Okey, jadi kita sama-sama akan menunggu Malaysia Vietnam ni dengan penuh debaran. Kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah kita mempunyai pemain untuk mengalahkan Vietnam dan Thailand. Setuju? Setuju, sangat-sangat setuju. Memang pemilihan dah ada trouble, tapi yang dibawa tu, yang sekarang tengah ada kat UAE, tengah bercuti tu, diorang boleh mengalahkan Vietnam dan boleh mengalahkan Thailand. Bergantung kepada apa yang akan disusun oleh Tan Cheng Ho. Kita kira akulah, aku suka tengok bola, aku bukan suka tengok gelecek, aku bukan suka tengok gol saja, tapi aku suka tengok daripada awal. Bukan setakat suka tengok orang berlari pressing lepas tu tak tahu buat apa. Bukan tak suka pun tengok orang berlari tak tentu arah. Aku suka tengok daripada starting, aku nak sangat tengok. Kalau boleh, kalau recording tu, aku record game pukul 3 tu, aku akan stop waktu dekat line up. Line up, lepas tu forward sikit dekat tempat formation. Ya, betul. So kita tengok tu, kita dah tahu dah, kita dah boleh imagine kat padang apa akan berlaku. So kalau kata lawan dengan Vietnam ni, aku akan tengokkan line up, dan line up saja tak dapat bayangan sebenar. Keluar je formation, aku dah boleh agak berapa Malaysia nak menang ataupun saya cakap boleh apa. Menarik sebenarnya apa yang lu cakap tadi. Kita bukan nak menang 20-0. Betul. Jadi kalau 1-0 pun, maknanya kalau kita boleh control game, kita boleh paksa Vietnam untuk ubah dia punya tempo. Vietnam ni terkenal dengan counter attack yang sangat laju. Kalau kita boleh ubah tempo game, kita ada peluang. Cuma itulah. Kita nak tengok dia punya art of football. Art of football tu, kenapa bola tu diletakkan 90 minit? Kalau nak kelang kabut, nak skor gol, baik letak semua sudden death. Siapa gol dia menang. Dah balik keluar. 2 minit pertama, okey tutup. Balik keluar. Ini 90 minit. Setuju. Football bukan is all about lari. Bukan is all about rushing untuk skor gol, pressing apa semua. Tak. Football ni mesti dimainkan. Kita mendahului 1-0 pun kita boleh kalah 2-1. Kenapa? Pasal
bola ini adalah bergantung pada masa. So, kita tak perlu nak terus menyerang sepanjang masa sampai minit ke-70 player dah tak boleh berlari. So, kita kena perkuatkan dulu defend, main cara senang, jangan bagi defend lembik macam nak mampus, penat. So, kita boleh bawa game tu pergi. Sebab tu kena ada defensive midfielder. Defensive midfielder ni, makan lele, rekod dia ada 2 green gol je. Tapi dia antara the highest rating world class player. Itu menunjukkan yang bola ni bukan semata-mata nak skor gol. Kamu kena build up game tu. Defensive midfielder tak perlu skor gol. 5 minit sekali tukar, nak suruh buat apa? Seorang skor sebiji. Tak, benda ni confirm. Memang kita cakap kosong berbual kosong kat sini. Bayangkan kalau kata aku dapat bersembang atas Shadow pun, aku akan tanya, kenapa kau tukar 5 minit sekali? Kau nak seorang skor sebiji? Aku akan tanya. Aku nakkan kepastian. Kenapa tukar-tukar 5 minit sekali? Tak Kot lah dia ada idea lain kan? Betul. Kita pun nak tahu. Rasa kalau menjadi silap-silap Barcelona akan main macam Malaysia. Kalau betul boleh betul 5 minit. Tak pernah dibuat orang. Janganlah nak cipta benda baru dan kalah 4-0. Okay. Tolonglah Malaysia, tolonglah berubah. Kebangkitan Harimau Malaya, tanda soal, dan yang penting sebenarnya adalah dua benda kat situ, iaitu perkataan kebangkitan dan tanda soal itu. Kita boleh, tapi bergantung kepada Tan Cheng Ho, betul lah? Betul, 100%. Terima kasih. Kata-kata akhir Zul untuk peminat Malaysia yang akan menunggu dengan penuh debaran. Okey, kita sama-sama nak Malaysia menang. Kita berdoa supaya Malaysia menang, tapi jangan berdoa kita nak menang saja. So berdoa juga untuk Tan Cheng Ho ubah dia punya formasi, baru kita boleh berubah kepada kebaikan. Kita dah tak ada masa nak cerita pasal minit permainan. So kita kena hadap ajalah 3 game ni. Harap-harap Piala Dunia memang macam angan tu jauh sangat. Tapi optimis untuk ke Piala Asia, kemungkinan kita boleh dapat. Teruskan menyokong. Kritik juga, tapi demi lencana di dada. Bercakap tentang kritik ni, kalau di dalam podcast yang lepas tu macam ramai juga yang tak bersetuju apabila kita mengkritik Harimau Malaya, tapi sebenarnya kritik adalah sayang. Betul. Dia macam yang aku pernah cakap, bola ni pada orang yang macam aku tak tahulah orang macam aku ni siapa lagi yang ada limited edition kot. So apa yang aku rasa kat bola ni macam aku punya family. Bola ni macam aku punya anak. So anak bila buat silap, kita tak boleh nak biarlah, nanti cikgu dia ajarlah. Yang banyak orang kat Malaysia ni, bila Tan Cheng Ho buat silap, tak apalah, Tan Cheng Ho tu cikgu dia, biarlah cikgu dia ajar. Oi, come on, kamu mak bapak dia dekat sekolah ke, dia kat rumah ke, dia kat luar rumah ke, tanggungjawab kamu. So kita kena tegur. Kita kena tegur dan kita kena support. Sebab kita sayang dengan bola Malaysia. Ya, betul. Okey, terima kasih banyak Zul Mokhtar. Kita sama-sama akan saksikan apa yang akan berlaku di dalam perlawanan Malaysia-Vietnam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.